Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adam Khairi bin Ahmad Fazli dan nombor metrik 064405. Nama kitab Halalatu Al-Haqiqati, manakala nama tokoh pula iaitu Sidi Imam Arifai. Baiklah, mukadimah kitab ni. Satu keinginan untuk menyebarkan kurikulum sufi yang betul berlandaskan sunnah Nabi yang benar. Buku ini ia adalah satu khazanah yang berharga, yang mana ia mengandungi 40 hadis daripada yang terpilih. Semoga Allah merahmatinya dan memberi kesejahteraan kepada mereka. Ini adalah buku yang membangkitkan semangat kepada yang mulia, ke jalan yang terpilih dan kepada jalan kebenaran. Baiklah, latar belakang tokoh kitab ini. Sayyid Ahmad Arifai juga digelar dengan Al-Imam Ahmad Arifai atau Al-Imam Arifai di dalam kitab-kitab ulama. Nama sebenar beliau adalah Abu Al-Abbas Al-Kutub Al-Ghawthal Jami' Al-Syekh Sayyid Ahmad bin Ali Arifai Al-Husaini radhiyallahu anhu. Tokoh ini nasab keturunan beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ahmad Arifai Al-Husaini merupakan tokoh terkemuka dalam bidang tasawuf pada abad ke-5 Hijrah. Beliaulah ahli sufi yang termasyhur dengan pemilik kucupan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Arifai menuntut ilmu agama sejak dari kecil lagi. Beliau telah mempelajari Al-Quran secara tartil dengan Syekh Abdul As-Sami Al-Kharbuni semasa beliau berumur 8 tahun di kampungnya. Bapa saudara tokoh ini telah mentarbiah beliau di samping membawa beliau untuk belajar bersama Al-Imam Al-Faqih Al-Syekh Abi Al-Fadli Ali Al-Wasiti yang merupakan seorang qari, muhaddis serta mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Ketika Imam Arifai berumur 20 tahun, beliau telah diijazahkan dengan semua cabang ilmu syariah dan tarikat oleh Syekh Al-Jalil Abu Al-Fadli Ali. Lalu Imam Arifai digelar dengan Abu Al-Alamin, iaitu maksudnya orang yang zahir dan yang batinnya mempunyai sangat banyak ilmu. Ketika Imam Arifai berumur 66 tahun, beliau telah diserang sakit perut yang amat dahsyat. Sakitnya itu telah berlarutan selama beberapa bulan. Walaupun dalam keadaan sakit yang amat, beliau tetap mengerjakan amal ibadatnya semampunya, seperti mana ketika dia sihat. Baiklah, seterusnya tarikh kewafatan beliau adalah pada hari Khamis 12 Jamadil Awal pada tahun 578 Hijrah. Dan beliau dikebumikan di tepi makam datuknya, iaitu Syekh Yahya An-Najari di daerah Ummu Ubaidah. Antara kitab-kitabnya, satu kitab iaitu Al-Burhan Al-Mu'ayyad. Beliau pernah berkata, dan jagalah pegangan-pegangan akidahmu daripada berpegang dengan zahir ayat mutasyabihah, kerana yang demikian adalah daripada asal kekufuran. Seterusnya, istilah berkaitan tasawuf menurut Syekh Imam Arifai. Imam Arifai mengajarkan bahawa tasawuf seharusnya dan sepenuhnya diselaraskan dengan pertimbangan syariat. Pengamalan tasawuf tidak dapat dipisahkan dengan pengamalan syariat. Satu ayat yang mana telah dipetik daripada Syekh ini sendiri, iaitu Jauzu al-Hundu al-Syariah hiya Nasiju al-Ankabut wal Faqihatu wal Jauhar kuwa az-Zait. Ya, ini maksudnya beliau menggambarkan perpaduan tasawuf ini dengan syariat ibarat buah kelapa. Manakala syariat adalah sabutnya dan tarikat adalah buahnya, dan hakikat adalah minyaknya. Menurut faham yang diajarkan, tarikat yang sah adalah berwujud amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Muslim dalam rangka mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dengan semangat mendapat rahmat daripada Allah SWT. Seterusnya, keadaan di dalam jemaah Rifaiyah. Baiklah, kehidupan keagamaan di dalam jemaah Rifaiyah ini tidak menunjukkan adanya praktik-praktik ritual atau menjalankan konsep metafizik secara khusus untuk mencapai pengalaman rohani bertemu dengan Tuhan di dunia ini. Ajaran tasawuf Rifaiyah ini ia lebih bersifat mementingkan kesempurnaan moral dengan jalan mengamalkan sifat-sifat terpuji dan menjauhkan diri daripada sifat-sifat tercela. Baiklah, untuk pengetahuan, terdapat 8 sifat-sifat terpuji yang dinyatakan
oleh tokoh kita, iaitu Syekh Ahmad Rifai. Yang pertama iaitu Az-Zuhud. Az-Zuhud ini kesediaan di dalam hati untuk beribadah tanpa meninggalkan kehidupan dunia. Yang kedua, Al-Qanaah. Al-Qanaah ini mempunyai kemantapan hati untuk mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sabru. As-Sabru ini sabar, memiliki kemampuan batin yang kukuh di dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang keempat, Tawakal, iaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesediaan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seterusnya, Mujahadah. Mujahadah ini bermaksud memiliki semangat yang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajipan agama Islam dan menghindari diri daripada kemaksiatan. Yang keenam, Ridha, ataupun lebih Inggeris sebagai redha, memiliki kesediaan hati untuk menerima segala pemberian Allah. Yang ketujuh, syukur, adalah kesediaan hati berterima kasih atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir, iaitu ikhlas, ini memiliki ketulusan hati untuk beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping sifat terpuji yang disebutkan tadi, Ahmad Rifai juga telah mengajarkan 8 sifat cercela. Baiklah, yang pertama, hubud dunia. Hubud dunia ini bermaksud cinta kepada perkara dunia sehingga kita melupakan kehidupan di akhirat. Yang kedua, al-jash'u. Al-jash'u ini ataupun lebih kurang ini sebagai tama'ah, rakus terhadap harta tanpa mengenal batas halal dan haram. Yang ketiga, itsba'ul hawa, sifat menuruti hawa nafsu untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ujub, iaitu sifat membanggakan diri berlebih-lebihan. Seterusnya, riak. Riak ini kita menunjukkan kebaikan kita pada orang lain agar niat kita ni untuk dipujilah. Takabur, menilai diri sendiri atas kebaikan dan kepandaiannya. Seterusnya, hasad. Hasad iaitu memiliki sifat hasad dengki atau sifat dengkilah, dan iri di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali iaitu sum'ah. Sum'ah ini bermaksud beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempamerkan kepada orang lain agar kita mendapat kehormatan. Niat kita itu untuk mendapat kehormatan, bukan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya saya ingin menyerahkan pembentangan video ini kepada rakan saya, Muhammad Aiman bin Adnan. Baiklah, untuk dasar tauhid, untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rafi'i mengajarkan zikir yang diformulasikan dengan irama dan intonasi suara yang lantang dengan tujuan supaya yang tidur bangun dan yang alpa menjadi ingat. Oleh kerana cara berzikir yang berirama itu, dunia barat menyebut zikir tarikat Rifa'iyah dengan sebutan Darwis menangis. Terutama kerana suara-suara yang ganjil dihasilkan pada zikir berjemaah tarikat Rifa'iyah. Ada pula yang menyebut zikir Rifa'iyah dengan sebutan zikir Ar-Ra, iaitu zikir menggergaji, terutama yang dijalankan tarikat Rifa'iyah di Asia Tengah dan Turki. Sebahagian pengganut tarikat Rifa'iyah menyatakan tidak pasti apakah zikir dengan suara lantang itu diajarkan oleh Syekh Ahmad Rifai sendiri, atau ada pengaruh dari tarikat Yasawiyah yang dibangsakan kepada Syekh Ahmad Yasawi, di mana Syekh Ahmad Yasawi dikenal sebagai pelopor zikir lantang kerana ia seorang sastrawan sufi. Dalam pandangan Syekh Ar-Rifai, sebagaimana diriwayatkan Asy-Sya'rani, asketisma merupakan landasan keadaan-keadaan yang diredai dan tingkatan-tingkatan yang disunnahkan. Lah kita pergi kepada keadaan rohani dan karamah. Yang pertama adalah zuhud dan tawaduk. Al-Imam Al-Ghuz Al-Qutubi, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, setiap hari selalu dihiasi dengan sosok hamba yang tidak senang dunia. Beliau pasrahkan segala sesuatu pada Allah. Sifat zuhud inilah yang membuat beliau diangkat menjadi awliya Allah. Beliau juga selalu merendahkan diri di hadapan manusia. Sifat kewalian yang beliau miliki tidak membuat beliau angkat kepala di hadapan para manusia. Bahkan beliau diangkat darjatnya kerana sifat zuhud dan tawaduk beliau. Yang kedua, mencintai orang yang tak berdaya.
Kelembutan dan kasih sayang Ar-Rifai memang sudah menjadi karakter. Menolong orang yang lemah dan tak berdaya sudah menjadi detak nadi hidup cicit Nabi ini. Jika suatu saat peluang dari sebuah perjalanan dan hampir tiba di kampung halaman, beliau menyiapkan tali untuk mencari kayu bakar. Hasil carian itu beliau bawa ke desa tempat tinggalnya, lalu dibahagi-bahagikan kepada janda-janda, fakir miskin, orang-orang lumpuh, sakit, buta dan para masyayikh. Ar-Rifai juga berkunjung ke rumah orang-orang lumpuh, mencuci baju-bajunya, membawakan makanan untuknya, makan bersamanya dan meminta doanya. Beliau berkata, ziarah kepada seseorang seperti mereka wajib, bukan sunat. Ketiga ialah nyamuk mengeras. Pada suatu malam yang mencekam, hawa dinginnya meresap ke sumsum tulang. Tampak Ar-Rifai selesai mengambil air wuduk. Tiba-tiba beliau mematung tak bergerak. Tangannya lurus memanjang sekian lamanya. Yakub yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Ar-Rifai dan mencium tangannya. Melihat kelakuan Yakub, Ar-Rifai berkata, Yakub, engkau telah mengganggu makhluk Allah yang lemah ini. Gerangan siapakah dia? Tanya Yakub. Ar-Rifai pun menjawab, nyamuk yang sedang mengambil nyamuk Seterusnya yang keempat adalah sayang belalang. Suatu saat Ar-Rifai terlihat aneh. Beliau berkomunikasi sendirian. Wahai Mubarakah, aku tidak mengetahuimu. Aku telah membuatmu jauh dari tanah airmu, ucap Ar-Rifai. Setelah diamati, ternyata beliau menyapa belalang yang tersangkut di bajunya. Beliau cuba menjelaskan kepada belalang itu bahawa beliau tidak tahu keberadaan belalang itu. Andaikan saja beliau tahu, maka semua ini akan terjadi. Kelima, berkaitan dengan anjing dan kutu. Suatu ketika, Ar-Rifai berjalan melalui sebuah kedai makan. Dia melihat sekumpulan anjing sedang makan kurma di dalam bekas. Dia segera berdiri di muka pintu supaya tidak ada seorang yang masuk dan mengganggu anjing tersebut. Kemudian baginda bersabda, wahai yang diberkati, makanlah dengan selamat, jangan kamu berebut-rebut kerana itu, jika tidak, maka kamu akan tertangkap dan tidak dapat menikmati kurma itu lagi. Suatu ketika, Ar-Rifai melihat seorang fakir membunuh seekor kutu. Dia berang, tidak, Tuhan akan menyeksa kamu. Adakah kemarahan kamu pulih? Jerit Ar-Rifai. Yang keenam berkaitan dengan kanak-kanak kecil. Pada suatu hari, Imam Ar-Rifai telah diminta bantuan oleh rakan-rakannya untuk memeriksa keadaan badan seseorang kanak-kanak yang telah dipijak oleh pengunjung majlis malam. Acara yang berlangsung begitu meriah, para tetamu menyanyi dan menari dengan riang sehingga tidak terasa mereka telah memijak seorang anak kecil yang duduk di atas permaidani. Ini hanya ditemui pada waktu pagi selepas mereka penat menari. Dan apabila diteliti, ternyata kanak-kanak itu tidak bermaya. Sudah tentu tuan rumah bingung. Dia meminta pertolongan kepada salah seorang tetamunya, iaitu Syekh Omar. Syekh Omar kemudian meminta bantuan lagi kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, yang terkenal sangat zuhud dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Syekh Omar banyak belajar daripada Syekh Ahmad. Atas permintaannya, Syekh Ahmad Ar-Rifai kemudiannya solat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Selepas itu dia berkata kepada kanak-kanak itu, wahai anakku, fajar telah tiba, bangunlah. Secara ajaib budak itu bangun, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku kepadanya. Yang ketujuh adalah mendengar suara ghaib. Imam Ar-Rifai adalah salah seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Dia menjadi terkenal kerana kejadian yang menggegarkan jemaah haji yang menyertainya. Mukjizat sebuah karamah menampakkan diri kepada jemaah haji yang diciumnya dan mendengar jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sebelum berangkat ke haji, salah seorang jemaah Imam Ar-Rifai, iaitu Syekh Al-Jalil Al-Fadil Abu Hafiz Umar Al-Farumi, berada di pertemuan Imam Ar-Rifai. Semua ulama masyarakat, tempat-tempat dan pegawai-pegawai berkumpul
di mesyuarat itu untuk mengikut pengajian Ahmad Imam Ar-Rifai. Ketika semua jemaah sedang berbincang soal agama dan ada juga yang bercerita tentang mukjizat dan rahmat seorang wali, segala masalah ditanya terus kepada Imam Ar-Rifai. Apabila Ar-Rifai ditanya tentang Asrul Gharibah, iaitu peristiwa aneh, dan juga Asrarul Ajibah di sebalik rahsia mukjizat, Imam Ahmad Ar-Rifai tiba-tiba berdiri sambil mendongak sambil berkata, "Saya telah melihat kebenaran dan kebenaran adalah jelas. Aku mendengar suara memanggilku. Wahai Ahmad, berdirilah dan pergilah ke rumah dan ziarah kubur datukmu." Yang terakhir ialah mencium tangan Rasulullah. Pada tahun 555 Hijrah, ketika itu Imam Ar-Rifai berumur 43 tahun. Beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Setelah berada di Mekah, beliau pergi ke Madinah untuk menziarahi makam datuknya Rasulullah SAW. Setelah sampai di Madinah, Ar-Rifai dan jemaahnya pergi ke masjid makam Nabi di Masjid Nabawi. Pada saat itu kelihatan kepada jemaah Ar-Rifai, para jemaah melihat dengan mata kepala sendiri bahawa Rasulullah SAW menjawab salam Imam Ar-Rifai. Ar-Rifai berkata, "Assalamualaikum wahai datukku." Kemudian datang dari dalam hujrah Nabi satu suara, "Waalaikumsalam wahai anakku." Ar-Rifai kemudian memasukinya dalam keadaan terketak-ketak dan menggigil sehingga kulitnya menjadi kekuningan. Dan Ar-Rifai melutut sambil menangis sambil berkata, "Dari jauh aku hantarkan jiwaku untuk sentiasa mengingatimu sebagai wakilku. Maka di kesempatan ini aku dapat melihat dengan seluruh badan saya pandang awak dengan jelas. Jadi tolong hulurkan tangan awak supaya saya boleh cium tangan awak." Tangan Nabi keluar dari makbaranya. Ar-Rifai segera menciumnya seperti yang diminta oleh Ar-Rifai. Semua jemaah haji yang menyertai ibadah haji melihat dan mendengar secara langsung karamah Imam Asy-Syaikh Al-Mursyid Al-Ghaus Az-Zahid Al-Arif Imamul Akbar Sayyid Abu Abbas Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Seterusnya karya-karya Imam Ar-Rifai. Sebelum beliau dipanggil di pangkuan Khalid Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meninggalkan banyak tulisannya bermula dari kitab Hizb dan beberapa aurat gubahan Imam Ar-Rifai dalam bentuk kitab meliputi beberapa tema mulai dari fiqh, tafsir, tauhid dan tariqah as-sufiyah. Antara kitab fiqh yang dikarang beliau ialah kitab Syarhu Al-Kitab At-Tanbih Shirazi, kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, manakala kitab tafsir ialah Ma'ani Bismillahirrahmanirrahim dan tafsir surah Al-Qad, manakala kitab tauhid ialah Al-Burhanu Al-Muayyid dan kitab yang menjelaskan tentang Tahuriqah As-Sufiyah, iaitu Halalatu Ahlil Haqiqah At-Tariqah Ilallah. Beliau juga menulis tentang hibs, antaranya Hizbul Hasan, Hirasa, Satru dan Hizb Tufha As-Saniyah. Mengenai masa kematian Syekh Ahmad Ar-Rifai, tidak ada keseragaman. Ada yang mengatakan Syekh Ahmad Ar-Rifai wafat tahun 578 Hijrah di Al-Basaih. Ada pula yang mengatakan Syekh Ahmad Ar-Rifai wafat di Ummu Ubaidah pada 22 Jumadil Awal 578 Hijrah. Namun ada juga yang mengatakan bahawa Syekh Ahmad Ar-Rifai wafat pada hari Khamis waktu zuhur 12 Rabiul Awal 570 Hijrah dengan membaca 2 kalimah syahadah. Terdapat juga riwayat bahawa beliau wafat pada hari Khamis 12 Jamadil Ula 580 Hijrah di Ummu Ubaidah pada usia 90 tahun. Lafaz Rifai dinisbahkan kepada orang yang mempunyai kedudukan tinggi di Maghrib. Seterusnya, gaya sufi Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai menjadi satu pandangan umum bahawa ulama-ulama besar di Nusantara dahulunya mempunyai atau berpegang kepada fahaman tasawuf. Demikianlah pengaruh tasawuf dalam kehidupan para pemimpin, yakni ulama dan masyarakat, sehingga pada awal sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara terjadi polemik yang luar biasa di kalangan pemuka tasawuf. Raniri pula di utara Pulau Sumatera Aceh. Punca pertikaian itu tidak lain dan tidak bukan adalah gaya tasawuf yang mereka pegang. Bahkan penyebar Islam pertama di Jawa yang biasa dikenal oleh masyarakat luas sebagai Wali Sanga, 9 wali, semuanya memahami tasawuf dalam beberapa
semuanya memahami tasawuf. Dalam beberapa kes, ia mungkin lebih melampau. Dalam alam tasawuf dikenal dua aliran, Sunni dan Falsafi. Tasawuf Sunni adalah tasawuf oleh para pemula dan pendukung yang tidak mahu meninggalkan ketentuan syariat Islam dan bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan tasawuf falsafah adalah tasawuf yang pada awal perkembangan bercirikan sifat fana, keadaan yang kemudiannya menimbulkan syahad, iaitu ungkapan-ungkapan aneh yang keluar dari mulut para sufi. Fasa perkembangan seterusnya ialah gaya tasawuf yang ajarannya menggabungkan visi mistik dan rasional pada pemulanya. Jika ditelusuri tulisan beliau khususnya yang membincangkan tentang tasawuf, anda akan dapati banyak simpulan bahasa atau istilah yang lazim dalam tasawuf seperti itba'ul hawa, wujud, riya, takbur dan sebagainya. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.